Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis, dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus?
Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom， 平安，祝你弟兄姐妹平安。我真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们准备我们的身体的圣灵，我们一起来祷告，好不好？哈利路亚！感谢我们的阿爸父上帝，我们今天早晨可以来到这个地方，跟我们的弟兄和姐妹，或者在经济，我们也要献上我们的感恩，我们的祷告给我们的上帝。感谢你，主耶稣，我们祷告奉靠主耶稣基督的圣名求，哈利路亚，阿门，阿门。我们一起来献上，好不好？是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，我赞美你，你拯救我脱离一切黑暗。我呼求你的时候，你是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，
是我心中力量，再次刚强起来。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，就叫他耶稣。耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。耶稣，耶稣，耶稣。耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。就在现场，耶稣，耶稣，耶稣。耶稣，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。狂风暴雨，狂风暴雨起浪中，你的恩典不离开，你是我盼望，我唯一的最爱。谢荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，感谢你神，哈利路亚。我们准备我们的心，我们一起来让荣耀我们的神，哈利路亚。一起来赞美好不好？谁说沉睡已久的花蕾不能绽放一起缤纷？谁说寒冬之后的大地不能彰显一片青翠？谁说曾经受伤的翅膀不能再度自由地飞？我要抬起头，张开双臂，拥抱闪烁时的世界。I want to be free， 自由地飞，在爱中的惧怕，在爱中的伤悲。I want to be free， 不再流泪 ，Because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心。谁说沉睡已久的花蕾不能绽放一起缤纷？谁说寒冬之后的大地不能彰显一片青翠？谁说曾经受伤的翅膀不能再度自由地飞？我要抬起头，张开双臂，拥抱闪烁世界。I want to be free， 自由地飞，
to be free， 不再流泪。Because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心。I want to be free， 自由地飞，在爱中无惧怕，在爱中无伤悲。I want to be free， 不再流泪。Because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心。I want to be free， 自由地飞，在爱中无惧怕，在爱中无伤悲。I want to be free， 不再流泪。Because I believe that heaven is here， 我有天堂在我的心。我有天堂在我的心。我有天堂在我的心。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚，感谢我们的上帝。我们一起来拍手，先荣耀我们的神。Come on！ 主你是卑微转为珍贵，这伤心流泪转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧就没有失望。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，到了这句句你与我同行。心中充满盼望，盼望使信心刚强，紧靠每一句应许，生命充满亮光。主你是卑微转为珍贵，是伤心流泪转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧就没有失望。
心中的眼睛看得好清晰，是谁对我不离不弃？风雨中与我同行，大风吹过了，我心情更坚定，紧紧抓住你每一颗应许。耶稣的爱胜过狂风暴雨，是我心灵的安宁。风雨中有耶稣领我向前行，不怕风雨石头已经，潇潇洒洒跌倒来再跑去，有平安在我心里。风雨中有耶稣领我向前行，主的恩典温暖我心，跟随主的脚步，越走越光明，以后的夜空最美丽。开始现在。以后的天空好像我的心，心中的眼睛看得好清晰，是谁对我不离不弃？风雨中与我同行，大风吹过了，我心情更坚定，紧紧抓住你每一颗应许。耶稣的爱胜过狂风暴雨，是我心灵的安宁。风雨中有耶稣领我向前行，不怕风雨石头已经，潇潇洒洒跌倒来再跑去，有平安在我心里。
Mari kita tundukkan kepala bersama dan berdoa. 让我们一起低头祷告。 Bapa kami di dalam surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus 我 Kristus. 们在天上的天国的父， Inilah kami anak-anak-Mu siap untuk dituntun oleh Roh Kudus. 我们预备好了来领导、来迎接你的道路， Supaya kami dapat memahami isi hati-Mu. 使得我们能够明白你心里想要说的， Sehingga dalam kehidupan kami sanggup menatanya. 是一个在让我们的人生中，我们有办法把它设定好。 Terkhusus di masa prihatin pandemi ini. 这特别是在这个疫情当中， Supaya walaupun tekanan itu ada, tapi hidup kami berkenan kepadamu. 虽然这个压力是存在的，但是我们的人生仍然讨你喜悦。 Urapi dan kuasailah apa yang sebentar lagi akan hamba-Mu sampaikan. 你来恩膏我们，不管我们等一下会说出去的话， Sehingga lewat ibadah ini, 使得透过这个教会， kami akan nyaman saat kami dimenahi. 你在纠正我们的时候，我们会觉得舒适。 Kami menjadi rela saat kami ditegur dan dikoreksi. 当你在提醒我们的时候，我们是心甘情愿的接受。 Kami juga mudah mengerti pada saat kami diajar. 当你在教导我们的时候，我们很容易的明白， Sehingga kami menjadi siap untuk diperbaharui. 使得我们预备好了让你更新。 Terima kasih Bapa. 谢谢你，主耶稣， Hai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. 奉主耶稣基督的圣名求我们祷告。 Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门， Shalom. 平安。 Dan saya ucapkan salam sehat buat kita 我跟大 semua. 家说，希望大家都是在健康的 Senang 思想。 sekali bertemu kembali dengan Anda walaupun masih online. 很高兴，虽然说还在线上的时候，我还可以仍然跟你们遇见。 Hari Kamis yang lalu, tanggal 13 Mei, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. 在5月13号的时候，上个星期四，我们庆祝了神的复活节。 Itu cukup bagi kita untuk menyadarkan bahwa ibadah kita tidak sia-sia. 我们这样子就可以代表了我们所做的礼拜是不白费的， Sebab Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. 因为耶稣回到天国，预备了地方给我们。 Maka selama kita masih bernafas 只要我们还在呼吸的那一天， dan masih bisa ikut ibadah walaupun online, 也仍然可以参加聚会，不管是不是线上的， mari berikan yang terbaik buat Tuhan. 来把最好的给我们的神吧。 Khususnya di tahun integritas ini supaya berbenah dirinya tuntas. 特别是在这个纯全正直之年，我们可以真正的建立我们的人生。 Hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk flashback atau kilas balik 我今天要带大家一起再回看我们之前 dari 2 materi yang telah kita pelajari sebelumnya Anda bersama dengan saya. 有2个题目，你和我已经学习到的，我们再重看一遍。 Di tanggal 6 September 2020 yang lalu, 在12月6号的时候，去年 kita sudah mempelajari tentang pandemic fatigue. 我们已经学习到了疫情的疲劳。 Di masa itu kita saja sudah mengalami yang namanya kelelahan berkepanjangan. 那时候呢，我们已经处在一个很长期的一个疲劳之下。 Tapi lihat kita masih kuat bertahan sampai hari ini. 但是看，仍然到今天我们还是站着， Itu kasih karunia 是 Tuhan. 因为神的恩典。 Kita diajar untuk move on dengan ukuran firman Tuhan dan ritmenya Tuhan. 用神的尺寸，还有用神的韵律来教导我们，我们该往前走。 Kalau Anda masih ingat di bagian ritme saya sempat berikan 1 tips buat Anda. 如果你还记住的时候，在韵律的时候，我有一个特别交代的， Jangan terburu-buru dan jangan berlambat-lambat. 不要太快，也不要放慢， Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau. 使得我们晓得神到底要什么。 Lalu masuk di tahun baru 10 Januari 2021, 那当我们进入新的一年，就是1月10号的时候， kita belajar tentang jalan integritas. 那我们学习纯全正直之路， Yang bukan jalan pintas. 也不是捷径之路， Ada harga yang harus dibayar. 有代价我们必须要付出的。 Makanya nggak semua orang mau ambil jalan ini. 所以不是每个人想走这一条路， Itulah sebabnya jalan ini belum tentu jalan mayoritas.
所以呢，这一条路也不一定是大多数人要选的路。 Namun seharusnya menjadi jalan yang kompas bagi kehidupan 但 kita. 是其实应该它是成为我们人生的指南针。 Hari ini 今天 kita akan kaitkan 我 keduanya 们把它合并起来， dan menjadi tema hari ini, 使得今天的题目出现。 yaitu menata prioritas berkualitas di tahun integritas. 我们把今年的一个适备质量成为在纯真真年的路。 Kata kuncinya itu menata, mengatur. 在这边，它的重点是设定。 Pertanyaannya, kenapa sih harus ditata? 那问题在于说，为什么我们必须要设定呢？ Karena kita itu terlalu sering menggunakan ekspresi kata ini dalam kehidupan kita. 因为我们太常用这样子的形容我们的人生。 Saya percaya Anda sering mendengar atau mungkin sering menggunakan kata, aduh, tidak sempat. 我相信你们可能也用过，或者你们听过。你说：“哎呀，没空。” Atau mungkin, aduh, nggak keburu. 他说：“哎呀，来不及，来不及了。” Yang paling sering digunakan adalah saya nggak punya waktu. 最常听说的就是我没时间。 Ingat, tidak sempat itu kalau ditanya kenapa alasannya, pasti jawabannya iya nggak sempat karena nggak keburu. 那如果说人家问你说你为什么来不及呢？也当然啦，因为已经来不及了。 Lalu 没空。 kemudian kalau ditanya kenapa nggak keburu, ya karena nggak punya waktu. 那如果说人家在问你说，那为什么你来不及呢？因为我没有时间。 Pertanyaan saya, benarkah tidak punya waktu? 我真正要问大家说，是否真的没有时间呢？ Saya berdoa di tahun integritas dan Pay Alep ini, 那我祷告，在这个纯全正直之年， kita dapat mempertanggungjawabkan perkataan kita. 我们有办法负起我们说出去的话， Supaya perkataan integral atau menyatu dengan pikiran, perasaan, dan perbuatan. 使得我们所说出来的和我们的所想出来的和我们心里所打出来的是一致的。 Hati-hati, Matius 12 ayat 36 sudah mengingatkan kita. 要小心，在马太福音这里已经教导了我们，提醒了我们。 Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. 他说：“我已经预备，我已经告诉你们了。你们所说出去的话，你们必须要负起责任，因为你说出去的，有一天你必须要被审问。” Saya mau Anda perhatikan dan dengar dengan baik statement ini. 我要你听清楚这段话。 Sempat atau tidak sempat sebenarnya terjadi akibat hidup yang terburu-buru sehingga segalanya serba tidak keburu. 那不管你是不是来得及，不管你是不是有时间，其实这一些的因素是因为你自己做事的时候匆匆忙忙或者莽撞，使得你没有时间。 Pada akhirnya dengan mudah menyalahkan tidak ada waktu. 最后总结，你会怪在没时间。 Padahal kita punya 24 jam dalam satu hari. 在人生中，一天我们有24个小时， Makanya firman Tuhan dalam Amsal 19 ayatnya yang kedua, 所以呢，主耶稣在箴言书19章第2节里面说。 berkata tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. 心无知识的乃为不善，脚步极快的难免犯错。 Saya bahas bagian atasnya dulu. 我先讨论上一段， Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. 心无知识乃为不善。 Ini ibarat orang yang mengerjakan banyak hal begitu rajinnya tapi salah terus pekerjaannya. 这个就是比喻在一个人，他做了很多事情，他什么事都做，但是什么事都做不好。 Dengan kata lain, rajin melakukan kesalahan. 换句话来说，他是在犯错，勤劳的犯错。 Ujung-ujungnya kerajinannya tidak akan berguna. 他总结他所做的是没有用的。 Demikianlah orang yang tergesa-gesa. 这个就是像人家在极快的， Firman Tuhan katakan akan salah langkah. 也会说难免犯错。 Maka bagian kita saat ini 所以现在我们该做的部分， adalah menata dan mengatur. 也就是把它摆好或者设定好。 Mana yang harus didahulukan, mana yang harus 你 diutamakan. 该首先做哪一个是重要的。
Karena saya percaya you always have time for the things you put first. 我相信，不管你做事情，你针对排第一位的东西，你应该有时间吧。 Apa yang Anda dahulukan, pasti Anda jadi siapkan waktunya. 那如果说你这个东西你把它优先排在前面，你一定会抽空来实行它。 Jadi bukan soal ada atau tidak ada waktu, 所以它的问题不在于说有没有时间， tapi apakah yang akan Anda lakukan prioritas atau bukan. 是在于说这个你想做的是不是优先排第一的呢？ Apalagi sekarang ini semua dari kita dianjurkan untuk stay home, stay safe. 那现在我们已经被建立在说在家里，什么事都从家里做起， Sudah lebih dari setahun Bapak Ibu. 已经超越1年了。 Semua kegiatan kantor dirumahkan. 所有应该在办公室所执行的，已经搬回到家里做。 Kegiatan sekolah pun dirumahkan. 在学校该做运作的也是一样，在家里运作。 Bahkan kegiatan ibadah pun dirumahkan. 甚至我们的教会、我们的聚会也是在家里做 Nah, 的。 bagaimana kita mengisi waktu kita di rumah? 那我们要如何填充我们在家的时间？ Itu yang menunjukkan kualitas kita dalam menata prioritas. 这个就会表露说你在设定你的时间的质量。 Sebab kalau dibuka arti dari prioritas melalui KBBI dan Lecture ID, 如果说透过印尼文的真正的版本的话，这个优先的意思， definisinya nggak sulit kok. 它的意思含义很简单， Artinya yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lain. 它的意思就是排在第一位的，比其他的还要更重要的。 So pertanyaan saya buat kita semua, 所以今天我的问题给大家， dalam 1 tahun 2 bulan masa pandemi ini, 在1年2个月的这个疫情中， apa yang Anda dahulukan dan utamakan? 那你人生你优先或者哪一个是重要的呢？ Tidak perlu terburu-buru untuk menjawabnya. 不需要匆忙或者急着回答， Tapi yang saya catat, 但是我所记下来的， semua bergeser menjadi hal-hal yang sangat esensi. 所有的事情已经挪到成为是有处的。 Biasanya nih, urusan prioritas seringkali terkecoh dengan urusan penjadwalan. 有时候呢，你优先的事情会被一些行程被阻碍。 Makanya orang yang punya jadwal pun belum tentu bisa menata prioritas. 是的，就是所以呢，人有那个行程表的，不代表他会把他的设定好的质量做得好。 Saya berikan kunci buat kita hari ini. 我给大家一个秘方。 Kuncinya bukan untuk memprioritaskan apa yang ada dalam jadwal. 它的重点就是说，你不会去在乎行程上面所列出来的， Tapi kuncinya menjadwalkan prioritas Anda. 但是要把你的优先排入在你的行程表里面。 Dengan kata lain, beresin dululah prioritasnya. 换句话来说，把你的优先处理好， Baru urus jadwal Anda. 再处理你下面的一些行程。 Mungkin saja dulu itu adalah kesehatan yang sering kali dibarter dengan kesibukan. 那或许之前呢，就是你用你的健康来换取你的忙碌。 Nah, di masa pandemi ini kesehatan menjadi prioritas. 那在这个疫情当中呢，健康是最优先的。 Tapi hari ini kita mau belajar firman Tuhan menuntun kita untuk menata prioritas yang berkualitas. 那今天主耶稣要教导我们，透过他的经文，怎么样活出一个有好质量的设定人生， Sehingga kita tahu dengan benar apa yang harus kita utamakan, 使得我们晓得清楚知 yang 道哪一个 harus 是先优先的， yang harus kita 也 dahulukan. 必须要排第一的。 Kembali ke firman Tuhan, belajar dari Matius 10 ayat 28. 那我们回到圣经里面马太福音第10章第28节。 Hari ini semua orang takut sakit, kesehatan ditaruh di prioritas pertama. 现在每个人都怕生病了，所有把他的健康排在第一。
Tapi firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama, prioritas ya, kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 那也在马太福音里面说，那杀身体的不能杀灵魂的，不要怕他们，唯有能把身体和灵魂都灭在地狱里的，正要怕他。 Ingat ya, jangan terbolak-balik. 记得不要把它颠倒了。 Prioritasnya dibereskan dulu, baru penjadwalannya. 那记得你的那个最重要的先优先做好，再来做你的行程表。 Takut terutama kepada Dia dulu, 要事先敬畏我们的神， dan bereskan kesehatan kita. 然后我们再处理我们的健康。 Perhatikan bagaimana kerohanian kita 1 tahun 2 bulan ini. 来看一下我们属灵上在这1年2个月里面到底是怎么样的。 Hambanya Kak Cynthia tanggal 9 Mei yang lalu, 在5月9号，Cynthia dalam ibadah raya sudah membagikan tentang beda perlakuan dan saya sangat diberkati. 他已经在聚会里面他说不同的一个表达，我被祝福了满满。 Kalau Anda mau belajar tentang takutlah terutama kepada Dia, 如果说你要学习敬畏我们的神， saya sarankan setelah ibadah ini, 我建议大家这个聚会结束之后， prioritaskan untuk melihat rerun atau tayang ulangnya. 再重新再看到底这个优先是怎么处理的， Langsung praktek ya, jangan bilang tidak sempat, 要马上行动，不要说没空， jangan pakai alasan tidak keburu, 也不要说来不及， apalagi bilang tidak ada waktu. 再加上说我没有时间。 Nah Bapak Ibu, inilah makna dari prioritas berkualitas. 这个就是说一个有质量的一个设定。 Yakni menata mana yang mendesak dan penting terlebih dahulu. 所以你看说哪一个是最急的，你把它放在优先。 Saya akan bantu Anda dengan gambar matriks di slide ini. 我会帮大家看下一段的。 Kalau Anda lihat di sini adalah akses untuk sangat penting dan itu tidak terlalu penting. 你看下面这边呢是重要的，还有不太重要的。 Sedangkan di sebelah kiri adalah garis yang sangat mendesak dengan yang tidak terlalu mendesak. 那在最左边呢是一样的，是最紧迫的和最一般。 Mari kita lihat kotak berwarna kuning di sebelah kiri 我们 atas. 再看一下在黄色的这个。 Adalah hal-hal yang begitu mendesak tapi sebetulnya tidak terlalu penting. 那其实这个是很紧迫，但是应该重要性不太重要吧？ Supaya kita tidak terkecoh, 是不会让我们混淆。 yang ini boleh didelegasikan, minta orang lain untuk membantu Anda. 所以这个部分我们可以请别人代表我们去做。 Karena kalau Anda melakukan ini, Anda terdidik untuk mengerti tentang unity. 那如果说你知道这样做的话，我们会被训练出合一的一个动作。 Pertanyaan umum adalah kan nggak mudah untuk minta tolong orang yang dapat kita percaya. 一般人家会说，我们可能不容易找到我们可以信任的人。 Saya akan jawab dengan pertanyaan. 我会用回答你们用的问题。 Bagaimana dengan komunitas Anda? Sudahkah Anda ikut KUL, Community of Love? 你已经参加小组了吗？ Sekarang kita lihat di bagian yang kedua adalah di kotak berwarna hitam. 那我们再看下面是黑色的框框。 Dia justru tidak terlalu mendesak sih, tapi dia juga tidak terlalu penting. 那它呢？它的性质呢不太紧迫，也不太重要。 Model yang begini mestinya tidak ada dalam prioritas kita. 那这种型呢，应该不算在我们的优先的排列中吧？ Sikap kita adalah melihatnya untuk dikurangi atau dibuang. 那我们的态度呢，只能说减少或者把它丢弃。 Artinya sama sekali nggak perlu untuk didahulukan dan tidak perlu untuk 换 diutamakan. 句话来说，这个不被排优先，也不被排在重要的部分。 Ayo jangan terburu-buru, kita cek yuk kehidupan kita. 来，我们
不要莽撞，我们来检讨我们自己。 Jangan-jangan waktu kita habis mengerjakan di bagian yang berwarna hitam ini. 搞不好我们的时间没了，因为正在处理这个黑框里面 Apa 的。 sih contoh konkretnya? 那到底它的例子是什么呢？ Update status. 就是有在我们的social media 上，我们把它更新我们的态度。 Update status itu tidak akan menjadikan Anda hidup atau mati. 当你更新你的状况的话，不会显出你的死和活。 Coba cek handphone Anda, screen time Anda di sosial media berapa lama dalam satu hari. 再看一下你的手机，你把它检查看看，看那个表率，里面你到底一天在更新你的update 多少个？ Kalau kita lihat screen time-nya di sosial media 12 jam, sedangkan kita punya cuma 24 jam. 如果说你看到上面我在更新我的态度的时候，我的状况的时候，花了12个小时，我们只有24个小时， Jangan pakai alasan tidak punya waktu. 所以你不要跟我说你没有时间。 Bagaimana kalau kita ada di dalam kotak yang hijau? 那如果今天我们在绿色这个框框里面 Wah 怎么 ini 样呢？ penting banget, tapi sebetulnya nggak terlalu mendesak. 这个呢很重要，但是不紧迫。 Dengar dengan baik, boleh dijadwalkan. 这个可以列入在你的行程表里面。 Mau kapan dikerjakannya? 什么时候你要把它完成？ Sedangkan bagian yang berwarna merah, 那在红色的那个框框里面 oh，itu justru yang sangat mendesak dan sangat penting, itulah prioritas 那这个是 kita. 最紧迫的，也最重要的，也是我们最优先要处理的。 Makanya saya taruh sebagai pusat target. 那所以我上面看到一个目标， Itu yang harus dikerjakan sekarang. 这个就是现在就必须要执行的。 Nah dari paparan seluruh matriks yang ada, 那现在我们看到这所有的4个框框里面， sebetulnya kita tidak perlu lagi terkecoh. 我们应该不会被混淆。 Cuma ada 4 kategori kok dalam kehidupan kita. 在我们的人生中只有4个。 Nah kalau kita relevansikan kepada pembekalan yang telah disiapkan oleh gereja di CK7. 那如果说我们把它跟教会里面所提供给我们，我把它连接起来， Saya mau Anda perhatikan tulisan berwarna biru di kanan. 我要你们看这个蓝色的字体。 Ibadah raya Anda taruh di kotak berwarna apa? 那在星期天的聚会，你摆在哪一个框框里面呢？ Ambil waktu sejenak ya, tidak boleh terburu-buru. 不要莽撞，拿一下时间。 Ini baru urusan pembekalan di gereja setempat loh. 这个只是讲到说我们自己的实体教会。 Buat Anda doa fajar itu masuk di kotak warna apa? 那你觉得晨祷呢是在哪一个框框里面呢？ Saya berdoa tidak ada yang menaruh di kotak berwarna hitam. 我希望祷告没有人把它放在黑框里面。 Lalu menara doa Anda taruh di mana? 那祷告塔呢？你放在哪一个框里面呢？ Bagaimana dengan KUL dan GBA? 那你觉得小组以及热心读经文在哪一段呢？ Itu saja kita belum cukup untuk mengerti kehendak Tuhan kalau Anda tidak ikut Bible study. 那这一些上面我们所说的也是不足够我们了解圣经里面说，如果我们没有参加查经班。 Jadi ikut ibadah online itu bukan sekedar nonton cepat selesai lalu kemudian mengerjakan hal yang lain. 那如果说你觉得线上活动的就是说看完之后、听完之后赶快结束，你可以做其他的事情。 Tapi kita sudah janji tadi dalam doa kita 但是我们刚才祷告的时候，我们有承诺， supaya kita rela ditegur dan dikoreksi. 使得我们心甘情愿被神提醒。 Ini semua masih dalam kategori pembekalan gereja. 这个里面是教会所提供给我们的。 Sekarang pertanyaan saya, 我的问题来了， di mana posisi vakansi bagi Anda dan saya yang mana kita sudah sangat rindu untuk melakukannya? 那你觉得说哪一个你觉得你疲劳的，你已经想要去做的？ Yang jelas vakansi itu tidak bisa didelegasikan. 所以这个疲劳的事情，我们不能请别人代表。 Dan kita akui kita butuh itu jadi tidak bisa dikurangi atau dibuang. 那我们当然是希望解脱，所以我们不可能放在黑框里面。 Kalau kita tidak terburu-buru, kita jadi hati-hati dalam memutuskan. 那当我们不莽撞的时候，我们会小心翼翼的去处理。 Berarti dari 4 kategori sekarang tinggal 2. 那所以在4个框里面呢，剩下2个框。
Bukankah memilih salah satu dari dua lebih mudah daripada salah satu dari empat? 那如果说你在2个当中选出一个，会比较容易在于说4个选出一个。 Ini vakansi mau dikerjakan sekarang, 那你觉得说该现在做吗？ masuk dalam gelombang pemudik yang tidak turut aturan pemerintah, 或者就是像那一些返乡的不听政府的劝告， dan berasa setelah divaksin kebal, 或者他觉得说打了疫苗他已经万能了， tidak taat protokol merasa seperti jagoan, 他也没有遵守政府所要我们做的，他觉得他是一个英雄。 tapi ngaku anak Tuhan. 但是他说：“诶，我是神的儿女呀、 Atau pilihan yang kedua, 或者你第二个选择， Anda masukkan jadwal, tentukan kapan, tidak sekarang. 你把它列入在你的行程表里面，当然不是现在要你去行做。 Tahukah kita dalam memilih itu menentukan yang namanya penguasaan diri? 你知道吗？当你在做出选择的时候，里面是有一条自控。 Saya mau bilang buah roh itu jangan dihafalin, dihidupin. 我要跟你们讲说，我们圣灵的果子不要把它背，但是要活出来。 Sekarang pertanyaan saya yang kedua, jangan terburu-buru. 不要太急了。现在我的第二个问题来了。 Nanti cepat-cepat screenshot, cepat-cepat simpen presentasinya, cepat-cepat simpen summary-nya, akhirnya kita tidak melakukannya. 那可能你就是说，哦，赶快把它拍下来，赶快把它的结论把它写下来。然后，其实如果你这么做的话，你找不到它的意义的。 Kita sudah bicara pembekalan gereja dan vakansi tadi. 那我们刚才已经讲到说，我们的优先还有教会所提供给我们的一切。 Sekarang di mana posisi pelatihan, membaca buku, belajar hal baru sebagai persiapan untuk bertumbuh? 那在这里，当我们要成长的时候，我们必须要排列一些，就是说看书，然后做出一些好的时间控制，设定好的时间，你排在哪里呢？ Yang jelas untuk pertumbuhan pribadi tidak bisa didelegasikan kan? 那当然是我们个人的成长没办法其他人代表。 Pertumbuhan juga tidak bisa dikurangi atau dibuang ya, namanya nggak tumbuh. 那我们的成长率也不能说要减少或者丢去，如果这样子的话，代表我们没有成长。 Berarti pilihan kita ke si merah dan hijau 那 lagi. 所以我们的选择回到红色或者绿色这个框里面， Itu adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan yang perlu kita lakukan. 这个就是说，在我们百忙之中，我们必须要做出的。 Kita sudah merasakannya barusan. 我们刚刚已经感觉到了。 Sekali lagi menata prioritas berkualitas di tahun integritas tidak bisa tergesa-gesa. 再一次，我跟大家讲说，在纯全正直之年，我们没办法莽撞的或者很紧急的去处理我们人生中的质量。 Karena Amsal 21 ayat 5 menuliskan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Ini baru koma orang udah amin, amin, amin. Tapi ada lanjutnya. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. 因为在箴言书第21章第5节里面说，勤劳筹划的足智富裕，在这里的时候，只是一半人家逗号而已，大家都一直抢着喊着阿门阿门，行事急躁的却都必缺乏。 Apa sih yang menjadi kontradiksi di sini? 在这里，它的一个冲撞力在哪里？ Di sana ada kata kelimpahan, di sini ada kata kekurangan. 在这里有一个富裕在这里有一个缺乏。 Yang sudah pasti nih, dalam kelimpahan kadang kita kekurangan waktu. 有在确定的是，在富裕当中，我们缺少了时间。 Kita tuh seringkali berdoa, Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit, bukakan pintu berkat yang baru. 我们常常祷告，主耶稣把你的天国的门打开，把你祝福的门也打开。 Pintunya baru, waktunya 24 jam. 它的门是新的，你的时间还是一样24小时。 Kapasitas menata menentukan. 但我们在设定的时候是决定所有的一切。 Lalu Anda berdoa lagi, lebih lagi Tuhan berkati, buka lagi, berlipat ganda pintu-pintu 然 berkatnya. 后你继续的祷告，主耶稣再一次再加倍给我，再加倍，再把门
再打开。 Saya kasih tahu ya, waktunya tidak berlipat ganda. 24 jam aja sehari. 他的时间没办法加倍了，因为他只有24个小时。 Jangan terkecoh di dalam kelimpahan, Anda justru kekurangan waktu. 不要混淆再说，你被祝福满满了，你的时间不够。 Makanya ya, Mazmur 90 ayat 12之所以说在诗篇15章第12节， itu berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. 在里面说，让我们估算我们的时间，使得我们从你而来得到有智慧的心。 Bagaimana kita bisa menghitung hari kalau kita saja tidak bisa menata 24 jam yang cuman satu hari itu? 你如何要估算你的时间和在一天里面，你24小时你都处理不好了。 Mari menata prioritas berkualitas di tahun integritas supaya kita tidak mengalami kekurangan. 来，在这一年纯全正直之年的时候，我们来设定好我们人生优先的质量，使得我们没有被丢弃。 Perhatikan di masa prihatin pandemi ini pertumbuhan ekonomi pun melambat. 再一次，在这个疫情当中，我们的经济上面的波浪也是有点放慢， kegiatan kita pun juga melambat atau slowing down. 还有我们所有的行动都被放慢。 Sebetulnya Tuhan sudah bicara di sini. 其实在这里，主耶稣已经说话了。 Hanya kalau kita peka membaca situasi yang ada. 只要你敏锐敏感的可以读看现在的状况， Lalu apa yang bisa kita lakukan? 那么我们可以做些什么呢？ Hari-hari ini Tuhan taruh di dalam hati saya slow down, stay alert, and in control. 所以在现在呢，最近主耶稣在我的心中给我了这个3个：放慢、保持警惕及掌控之下。 Dikala kegiatan badani itu seolah-olah melambat saat pandemi, pastikan pertumbuhan rohani semakin melesat guna mencapai kedewasaan rohani. 在疫情中，你的肉体似乎放慢了，但请确保属灵上要更往上冲，为了能达到属灵的成长。 Saya taruh orang yang sedang menyetir mobil. 在这边，我给大家看人在开车，有一个人在开车。 Seseorang yang sudah dewasa dalam mengendarai mobil, 如果说这个人已经足够的经验开车， dia tidak lagi terdorong sensasional kebut-kebutan. 他应该不会被一些他们那个赛跑的被引起到。 Mengapa? 为什么？ Karena kecelakaan umumnya terjadi dalam kecepatan tinggi. 因为通常车祸发生是在加速的时候。 Mari kita mengevaluasi diri. 来，我们检讨我们自己。 Di area mana yang selama ini kita telah tergesa-gesa sehingga banyak hal yang terabaikan? 在哪一个部分我们太莽撞了，使得我们被忽略了？ Apakah selama sebelum pandemi keluarga kita abaikan atas nama pelayanan dan pekerjaan? 是否可能因为你说你要服侍，所以你忽略了你的家庭？ Apakah kesehatan selama ini kita abaikan atas nama kesibukan? 或者因为你的忙碌的行程，你忽略了你的健康？ Dengar dengan baik, dulu slow down itu nggak ada dalam agenda saya. 听清楚了，在我的字典里面，放慢是没有的。 Dulu tuh saya pikir gesit itu yang terutama. 我以前觉得说，要活泼是最重要的。 Tapi lihat sekarang apa yang Tuhan izinkan terjadi buat kita semua. 但是现在看好了主耶稣怎么做， We are slowing down dan gunakan itu dengan baik. 我们没错放慢了，请利用它。 Slow down di sini bukan artinya kita males-malesan. 在这个放慢不代表说你都懒惰， Tapi dalam slow down kita tetap berjaga-jaga atau stay alert. 但是在放慢里面中，我们仍然保持警惕。 Dan bagian kita adalah in control. Tetap mengerjakan bagian kita ora et labora. 我们的部分，也就是说，该做的、该掌控的，我们还是去做。 Kenapa? Karena setiap peristiwa atau kejadian itu selalu sifatnya tiba-tiba. 因为所有的事情通常来的是突然。 Perhatikan yang saya ucapkan tadi dalam bahasa Indonesia. 听清楚了，我刚才所讲的这段话， Semuanya mengalami pengulangan. 所有的事情是重复， Dan ini bukan kebetulan. 这个不是巧合。
tergesa-gesa, terburu-buru. 猛撞， Ya, mengcuan itu tadi ya. Yang kedua, harus berhati-hati dan berjaga-jaga. 必须要小心及警惕。 Karena kalau ada kejadian, sifatnya tiba-tiba. 因为如果事情发生都是突然的， Saya tahu nggak mungkin bisa diterjemahkan sama karena ini khusus untuk bahasa Indonesia. 其实可能翻译的有一点不太一样。 Jadi supaya mudah, saya menata sebuah infografik supaya pembelajaran kita dapat disimpulkan dengan mudah. 所以呢，因为这样子，我就给大家做一个结论， Life caution atau peringatan hidup. 就是生命的警惕。 Saya sudah tulis di sana slow down, stay alert, in control. 我在这里写了说放慢，保持警惕，掌控之中。 Dengar dengan baik, jangan terburu-buru dan tergesa-gesa. 听清楚，别猛撞，也不要匆忙， Tetaplah berhati-hati dan berjaga-jaga. 仍然小心及警惕， Karena setiap kejadian sifatnya tiba-tiba. 因为事情发生都是突然的。 Yang harus kita sama-sama pahami, 我们必须要一致的明白， di dalam situasi slowdown kita wajib untuk mengevaluasi diri dan menata prioritas. 在我们放慢脚步之下，我们必须要警惕我们自己，还有把优先的排在第一。 Di Amsal 19 ayat 2 sudah ingatkan kita, awas lo nanti salah langkah. 在箴言书19章第2节里面说，小心不要走错。 Di Amsal 21 ayat 5 mengingatkan kita, akibatnya nanti kamu kekurangan. 在箴言书21章第5节里面说过，你会缺乏的。 Stay alert di sini 在这边保持警惕， supaya kita bisa mempelajari situasi yang nantinya berguna untuk mengambil 使 keputusan. 得我们可以先学习状况，然后再做出决定。 Maka hari ini in control lah dalam kehidupan kerohanianmu. 所以今天在你的属灵上仍然掌控， Tatalah prioritas dengan baik. 把你的优先设定好， Karena kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita selesai di dunia 因 ini. 为我们不知道也不晓得我们什么时候离开这个世界。 Bagian kita in control walaupun ada tekanan, kita tetap menjadi dewasa di dalam rohani. 我们的部分在属灵上，我们仍然成长，不管是不是在疫情中。 Dan kita memastikan investasi dalam kehidupan yang sementara ini adalah untuk kehidupan kekal. 我们要确保在这个暂时性的投资，也就是能够带我们到永恒的一个人生。 Berjaga-jagalah. 警惕，小 Saya akan 心。 bacakan Markus 13 ayat 32 dan 33. 我 Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. 马可福音第13章32节到33节，但那日子那时辰没有人知道，连天的天使者也不知道，子也不知道，唯有父知道。你们要谨慎、警醒、祈祷，因为你们不晓得那日及几时来到。 Hari ini masih bernafas dan ikut ibadah online. 今天还是能够呼吸，也参加了线上聚会， Berjaga-jagalah. 请小心。 Kita tidak pernah tahu waktunya, 我们不晓得时间， tapi yang pasti itu akan tiba-tiba. 但会突然间出现。 Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala 上帝祝 bersama. 福你，我们一起低头祷告。 Kami bersyukur Bapa, 主耶稣，我们感谢你， semua tuntunanmu dalam kehidupan kami lewat ibadah hari ini. 透过今天你所教导我们的人生， Hari ini kami mau bersama-sama berjanji 我们今天要一同承诺， bahwa kami akan menata prioritas kami dengan berkualitas di tahun integritas. 在今年纯全正直之年，我们会好好的把有质量的排在第一， Supaya hidup kami harum bagi kemuliaan namamu. 使得我们的人生能够成为香在你的名。 Kami mohonkan hikmat-Mu menyertai setiap keputusan yang kami 我 ambil. 们请求在我们人生每一个的决定中，你在里面， Supaya kami tidak terkecoh dan teledor. 使得我们不会被混淆， Sehingga keputusan kami selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. 使得我们的决定永远都与神一致。
Terima kasih Bapa, kami mencintai Engkau lebih dari segalanya. 谢谢你，主耶稣，我们爱你超乎所有的事。 Hari ini kami katakan Engkau ada di tempat pertama dan prioritas dalam hidup 今 kami. 天我们要说，你排在我们人生中的第一，也是最重要的。 Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa 感 ini. 谢你，主，奉主耶稣基督的圣名求， Haleluya. 哈利路亚， Amen 阿门。 Stay safe, 请你保持 Stay 小 blessed 心，被祝福， tetap taat protokol. 也是遵守政府所基出的。 God bless you. 上帝祝福你们。 Shalom, atas nama Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta Jemaat Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Gina Darmawan yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan tanggal 23 Mei 2021 akan dilayani oleh Ibu PDM Grace Suhadi. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7 pagi, 9, 11.30, 2 siang, dan setengah 5 sore. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah dewasa muda atau young adult, ibadah youth and junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama yaitu GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor Bonar Tanujaya dengan tema sepanjang bulan Mei, Anthem. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai 24 tahun. Mari, kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel yang sama GBI PRJ CK7. Persembahan umum, kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin, dengan akaun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihat langsung di media sosial masing-masing cabang. Sehubungan dengan libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, maka diberitahukan bahwa Kul dan Doa Fajar akan diliburkan pada tanggal 10 sampai dengan 23 Mei 2021. Menara Doa aktif kembali pada hari Senin tanggal 17 Mei pukul 3 sore sampai dengan 9 malam. CK7 Online Bible Study tanggal 10 dan 17 Mei 2021 diliburkan dan aktif kembali tanggal 24 Mei 2021. Untuk Kul Gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 20 Mei 2021 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak PDM Insinyur Aryoto Wisanto, MSc. Kul tersebut akan diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Dan bagi jemaat Kul yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di Kul Mandarin, dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WhatsApp 0878 8861 2777. Kami mengundang Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik untuk dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang melalui aplikasi Zoom, kecuali hari Sabtu minggu pertama. Untuk info dukungan doa yang diminta, link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Apa itu pola asuh beracun? Seringkali orang tua tanpa sadar salah dalam mengasuh anak-anak mereka. Orang tua merasa sayang terhadap anak-anak mereka, tetapi ternyata rasa sayang yang berlebihan justru menjadi racun bagi anak-anak mereka. Orang tua menanamkan benih mental dan emosional di dalam diri anak-anak mereka. Benih ini akan tumbuh seperti Bapak Ibu sekalian.
Di beberapa keluarga, mereka adalah benih cinta, rasa hormat, dan kemandirian. Tapi tidak semuanya seperti itu. Dalam banyak hal lainnya, orang tua menanamkan benih ketakutan, kewajiban, atau rasa bersalah. Banyak orang tua yang bertindak kasar terhadap anaknya, dan perilaku beracun tersebut menyebabkan kerusakan emosional anak. Tapi ironisnya, hampir semua orang tua yang beracun mengatakan bahwa mereka lakukan itu karena mereka menyayangi anak mereka dan mau anaknya menjadi orang. Mari kita belajar dari sharing Ibu Charlotte Priyatna agar kita tidak terperangkap dalam toxic parenting dan bagaimana memulihkan luka batin anak kalau hal ini sudah terjadi. Jangan lewatkan share and talk tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 pukul 10 pagi sampai dengan 12 siang. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak PDP Suryadi di nomor WhatsApp 0819 0826 8833. Ini kita lagi mau menyerahkan bansos, sekaligus ada pengobatan medis gratis. Atas nama masyarakat Desa Tunbon dan masyarakat Tubu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Rianto Simko Putra dan jemaat GBI CK 7 Jakarta yang telah hadir di sini dan memberikan kami bantuan berupa sembako. Terima kasih. Sekian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 这个督助会堂的同工和今天参加网上敬拜的会友们，当我们还未进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个五旬节的意义。因为我们相信，当我们说出话来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？灵后是善。但我们既有信心，正如记者上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个五旬节的意义，第一个意义，第三个五旬节是现代审理大大教官的时期，远超过当时在亚述撒节所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来前最大和最后灵魂受割。第三，第三个五旬节将兴起耶利米亚的一代，其被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将指下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个督助会堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？2历代志下7:14，这成为我名下的子民，若是自卑，祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上去听，方免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，方免我们的国家主。但愿成为一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每一个向上帝付出的人得着拯救。我们祷告，让全体这个督助会堂和同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉主耶稣的名
对新冠病毒和全球性经济说：“住了吧，静了吧。”我们要为佐科维总统和马鲁夫阿敏副总统祷告，求米茨给他们智慧。为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他仆人刚传道蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧羊事工，使他持续被使用成为第3个五旬节使者来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的基督督主牧师长许元哲医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子 Olivia、孩子、媳妇儿和孙儿们都蒙福。求上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在基督徒的牧羊事工，使我们所有在基督徒的子民配得在上帝面前。我们也为波德里教会、神的教会、Oral Roberts 大学和世界福音联盟祷告，愿上帝使用他们赢得更多的灵魂。也为这基督徒兴起耶利米亚一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天基督徒参加网上敬拜的会友们祷告。我们也为有病的祷告，上帝已经医治他们，但中但得，求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉主耶稣基督的名，让每一位求上帝的子民能脱离新冠病毒和经济危机和疾病。上帝大大的祝福他们，阿们。全体同工和基督徒会堂的会友们，请举手领受上帝通过他仆人基督徒牧者来祝福。Jemaat CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat surgawi. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. 心中充